Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kelas Sains KSSM Tingkatan 4 Songket, terutamanya pada pagi ini pukul 9 pagi sehingga 10.30 pagi. Cikgu terpaksa membuat satu rakaman lah pada pagi ini juga. Cikgu buat rakaman ni sebab cikgu terlibat dengan persiapan tempat untuk program vaksinasi bagi pelajar-pelajar yang berada di JB di Sekolah Seni Malaysia Johor. Okey, kita akan sambung balik apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dan juga pada Ahad lepas, iaitu tentang bab yang ke-11, daya dan juga gerakan. Cuma pada kelas kali ini kita akan fokuskan kepada masalah-masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah pengiraan yang ada di dalam bab yang ke-11 ini. Okey, sebelum tu kita revise balik apa yang kita dah belajar pada kelas yang lepas. Kita dah pernah belajar tentang apakah itu laju, apakah itu had laju, apakah itu sesaran, dan apakah itu pecutan, dan apakah itu nyah pecutan. So semua itu awak akan nampak dengan lebih jelas kalau awak buat banyak masalah-masalah pengiraan. Bagaimana awak menyelesaikan, nanti awak akan menjadi lebih mahir. Jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks terlebih dahulu. Okey, so ini adalah dalam buku teks kalau awak dapat tengok graf sesaran melawan masa. Maksudnya sesaran dia berada pada paksi Y, manakala masa berada pada paksi X. Kalau awak tengok pada paksi X ni adalah masa. Dalam masa 16 saat, objek ini telah bergerak dengan sesaran yang pelbagai. Sesaran dia berbeza dengan jarak. Kalau jarak ni dia tidak ada magnitude, maksudnya dia tak ada arah lah. Ke mana dia bergerak tu kita tak tahu. Tetapi kalau sesaran dia ada magnitude, dia bergerak ke timur, ke barat, ke selatan ke, kita boleh tahu. Itu yang dimaksudkan dengan sesaran. Okey, kalau kita tengok dekat sini graf ni daripada titik O kosong, daripada objek ni kosong sehingga 2 saat, apa yang berlaku? Dia ada kecerunan kat sini. Kalau awak tengok pada mouse cikgu ni, daripada titik kosong sehingga ke 2 saat ni, dia punya had laju dia adalah seragam. Had laju dia, kecerunan dia, nampak ni semakin meningkat sampailah ke titik A, iaitu 50 meter. Maksudnya dengan had laju yang seragam selama 2 saat mencapai sesaran 50 meter. Kemudian 2 saat sehingga 8 saat, objek ini tidak ke mana-mana, dia duduk diam je. Sebab tu dia tidak ada kecerunan, dia mendata sahaja. Tetapi pada saat ke-8 sehingga 12 saat, dia kembali mencapai had laju yang seragam dan sesarannya menjadi 100 meter. Tetapi pada titik C sehingga titik D, dia telah mengalami apa ni? Dia mencapai sesaran 100 meter juga ni kan, sebenarnya daripada tempoh 12 saat ke 16 saat. Tetapi kenapa dia punya apa ni, kita panggil dia kecondongan dia ni, dia kecondongan dia ni, dia punya apa nama dia, kecondongan, kecerunan dia menjadi sengit sebelah sini pula. Yang lain tadi sengit cerun dia macam ni, tiba-tiba yang ini macam ni. Maksudnya apa? Maksudnya objek ni telah berpatah balik. Dia pergi ke titik C ni kan tadi, daripada 0 saat sehingga 12 saat dia dah sampai titik C. Lepas tu daripada 12 saat ke 16 saat, C kepada D, dia berpatah balik. Sebab tu kecerunan dia berbeza sikit. Dia cerun sebelah kanan, yang ini cerun dia sebelah kiri kan, berbeza. Sebab dia telah berpatah balik, magnitude dia telah berbeza. Okey, so ini adalah graf hal laju melawan masa. Kalau kita tengok di sini, hal laju dia pun sentiasa bertambah. Hal laju dia sentiasa bertambah daripada, bukan hal laju, masa minta maaf, masa dia sentiasa bertambah. Okey, daripada 0 sehingga 15 saat, objek ni telah melalui pelbagai hal laju. Daripada 0 sehingga 5 saat, had laju dia adalah seragam, dia naik ke atas. Okey, tengok dekat sini, luas di bawah graf adalah sesaran dia. Kalau awak mencari luas segitiga ni, maka awak menjumpai sesaran yang telah dilalui. Kecerunan dia pula adalah pecutan. Dia ada note dekat sini. So kita buat latihan, kita akan nampak lah macam mana. Okay, jom kita tengok latihan kita lah. Latihan intervensi. So ini dia. Kita akan cuba buat sama-sama. Dan kita dah pernah buat dah soalan nombor 1, soalan nombor 2. Sebab masa tu kita baru belajar, jadi kita buat soalan-soalan yang mudah. So dalam kelas pada pagi ni kita akan cuba buat soalan-soalan yang
susah sikit lah, iaitu soalan yang kedua. Soalan yang kedua cikgu rasa kita tak buat lagi. So kita akan cuba selesaikan soalan yang kedua. Sekejap bagi cikgu buka cikgu punya notes. Okey. Soalan yang kedua, Abu memandu kereta 30. Dia memandu kereta 30 meter per saat. Pada kelajuan had laju dia. Kemudian dia menambah had laju dia, menambah kelajuan kereta dia sehingga mencapai 60 meter per saat dalam tempoh 20 minit. Berapakah pecutan kereta itu? Jom kita tengok. Sekejap hilang pula dia punya ni. Okey. 30 meter per saat mencapai kelajuan 60 meter per saat dalam tempoh 20 minit. Maksudnya macam mana nak mencari pecutan? Nak mencari pecutan adalah had laju akhir tolak had laju awal bahagikan dengan masa. Ini dia punya formula. Had laju, cikgu tukar warna pen. Kita pakai warna pen biru. Had laju akhir dia berapa? 60. 60 meter per saat. Tolakkan dengan had laju awal 20 meter per saat. Lepas tu kita bahagikan dengan masa. Dekat sini dia punya trik dia. Masa dia 20 minit. Tetapi kita nak formula dia dalam saat. Jadi 20 minit ni berapa saat? 20 minit awak kalikan dengan 60 lah. Jadi awak akan dapat berapa saat? So awak akan dapat 1200 saat. Pakai kalkulator awak akan jumpa jawapan. So cikgu pakai kalkulator cikgu. Sekejap 1200 salah. 60 tolak 20 40. 40 bahagikan dengan 1200. So kita akan dapat 0.03 meter per saat. 60 cikgu yang salah lah. Dia punya kat sini tadi kesilapan yang cikgu buat. Kat sini 30 kat sini yang cikgu letak tu. Jadi jawapan cikgu pun salah. So sebenarnya 30 bahagi 1200. So awak akan dapat 0. Betul tak? 0.025. Okey. Soalan dekat sini dia silap soalan dia. So kalau awak tengok soalan dekat sini, dalam bahasa Melayu dia 20 minit. Tetapi dalam bahasa Inggeris dia in 20 second. So dekat sini soalan dia, kalau awak baca bahasa Melayu mungkin tak dapat jawapan. So dekat sini mungkin dia nak soal 20 saat dalam bahasa Inggeris yang betul. So kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris tu, barulah kita dapat jawapan. Jawapan dia adalah so cikgu padam sebab bukan 1200 saat. Kita ambil yang bahasa Inggeris iaitu 20 saat. So 20 saat. Jadi 30 bahagikan dengan 20. So dapat 1.5 meter saat negatif 2. So jawapan dia ada nanti. Jawapan dia adalah C. Jawapan dia adalah C. So kena tengok kadang-kadang soalan tu ialah mungkin silap kan. Okey, soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan titik-titik pada sebahagian pita detik yang bagi sebuah troli yang menuruni landasan. Menuruni landasan.
apakah jenis gerakan troli itu. So dekat sini kalau awak nampak bentuk pita macam ni, arah gerakan dia kepada sana kan. So kalau awak nampak ni, dia punya bentuk yang macam ni, kalau jarak dia semakin besar ni, maksudnya dia semakin laju tau. Tapi dalam kes soalan nombor 3 ni, jarak antara titik dengan titik ni semakin lama semakin dekat. Maksudnya dia perlahan. Itu yang cikgu boleh bagi tahu dulu sebab kita belum buat eksperimen ni. Nanti kalau kita dah buat, dah ada kelas fizikal, barulah awak akan nampak dengan lebih jelas. So far, awak pegang dulu hipotesis cikgu, semakin besar jarak titik, semakin laju objek. Jadi yang ini, jarak dia semakin dekat antara titik, maka dia adalah semakin perlahan. Jadi dekat mana jawapan yang sesuai? Had laju dia berkurangan. Had laju dia berkurangan. So soalan nombor 3, jawapan dia adalah C. Had laju berkurangan. Dia menuruni menuruni landasan. Sepatutnya dia semakin laju. Tapi kita kena tengok arah gerakan dia. Dari soal arah gerakan dia ke kanan, jadi dia memang semakin perlahan lah. Dia memang semakin perlahan sebab titik dia tu dekat-dekat. Okay. Okay, kita tengok soalan yang lain. Sekejap. Okey, yang ini kita dapat pecutan hari tu. Kita tengok soalan yang ini kita belum belajar lagi ni. Okey, pengiraan dia dah habis dah. Okey, kita tengok sini. Ini ada kaitan. Okey, ni ada graf sesaran melawan masa. Apakah yang diwakili oleh graf ini? Kalau awak tengok, sesaran dia semakin lama semakin tinggi. So had laju dia adalah seragam. Jawapan dia adalah B. Sesaran dia tidak seragam. Jawapan dia bukan A. Sebab apa? Sesaran dia berubah daripada 0 saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Sesaran dia semakin berubah dan meningkat. Tetapi had laju dia adalah seragam. Had laju dia adalah seragam. Kita panggil dia had laju lah. Had laju dia adalah seragam, iaitu semakin meningkat aja. Okey. Contohnya yang ini. Yang ini kita kena buat eksperimen sebenarnya. Nak bagi tahu dengan awak nanti pening pula. Nanti bila kelas fizikal, inilah eksperimen yang kita akan buat. So kalau awak nampak dekat sini macam cikgu cakap, jika jarak antara titik ini dekat, maka dia sedang perlahan. Kalau jarak dia semakin besar antara titik, maka dia semakin laju. So awak nampak kat sini tak? Ni titik dia dekat. Makin lama makin apa? Antara titik tu semakin jauh. Maksudnya kenderaan ini dia semakin had laju dia semakin bertambah lah. Had laju dia semakin bertambah. Sebab tu bila awak nampak dia punya titik dia bertambah. Titik jarak antara titik tu bertambah. Okey. Okay, so kita tengok sekejap buku teks. Kod ada latihan dalam buku teks yang boleh kita buat. Okey, jom kita ulang kaji soalan praktis summative di dalam buku teks je. Dia kata dekat situ apa? Azmi menunggang motosikal ke arah utara dengan jarak 24 km. Kemudian pergi ke barat 12 km. Akhirnya pergi ke selatan dengan jarak 12 km. Sebelum dia berhenti berehat. Perjalanan itu telah mengambil masa selama 2 jam. Berapakah jarak yang dilalui oleh Azmi? Berapakah jarak yang dilalui oleh Azmi? Cuba kira.
Jarak ni adalah jarak yang dia telah lalui lah. Dia berbeza dengan soalan B iaitu sesaran. Sesaran ni adalah jarak yang terdekat yang dilalui oleh Azmi. Jarak yang terdekat